Record. Okay, Assalamualaikum dan juga selamat malam. So, hari ini kami daripada MSU Sabah akan membentangkan mengenai perkembangan tambang Cina ketika era dinasti. So, kami punya ahli kumpulan jam 11 orang. Pertama sekali Ernest Jameson, nombor 2 Nurul Atika binti Muhammad Nordin, nombor 3 Azlina binti Muhammad Ansar, nombor 4 Siti Zulaika binti Hadi, nombor 5 Nedlina binti Faijun, nombor 6 Muhammad Amir bin Wahid, nombor 7 Celestine Liu, nombor 8 Eli Priscilla Weli, nombor 9 Bakli Ansunation Mention, nombor 10 Melissa Santangan dan juga akhir sekali nombor 11 Ramzi bin Roslan. So, untuk pertama sekali, okay, kami start dengan zaman purba Cina. Okay, zaman purba Cina terdiri daripada tiga, yaitu dinasti Xia, dinasti Shang dan juga dinasti Zhou. So next, person akan membenarkan setiap dinasti itu. Okay, first sekali dinasti Xia. Oke, hai, nama saya Melissa. Saya akan bentang pasal dinasti Xia, yaitu pada abad ke-21 hingga abad ke-16 sebelum Masehi. Oke, sebelum saya start, dinasti Xia nih, dia punya pengenalan sebenarnya dari dinasti Xia nih, dia sebenarnya dinasti pertama dalam sejarah China yang bermula pada abad ke-21 hingga abad ke-16 sebelum Masehi. So, suku Xia nih, dia ini didirikan oleh seseorang yang bernama Yu, di mana suku Xia nih dia membantu suku-suku lain selain suku Xia dalam mengatasi banjir pada waktu ini yang meluap di Sungai Kuning, yang lebih kita kenali sebagai Huanghe, Sungai Huanghe. Jadi basic dari Huanghe nih, Huanghe nih diambil dari perkataan bahasa Cina yaitu Huangse. Huangse adalah warna kuning dalam bahasa Cina, manakala Huo adalah air dalam bahasa Cina, maksudnya sungai. Jadi sebab itu dia sebut sungai kuning dalam bahasa Cina dia Huanghe. Oke. Masa nih ada satu orang yang bernama Yu, dia nih dia tolong orang suku Xia nih untuk menghadapi banjir pada waktu ini. Jadi macam yang kamu nampak dalam gambar nih, dia ada satu orang situ pemimpin di tengah-tengah, dia membantu orang untuk membuat batas dalam menghadapi sebuah banjir untuk orang tetap bertahan dalam meneruskan hidup. So, dengan apa yang dia buat, dia dianggap layak sebagai seorang pemimpin karena Tayu yang seorang pemimpin tadi itu dia banyak membantu dalam mencegah banjir masa zaman pemerintahan di dinasti Xia nih. So, um, dengan itu, itulah pengenalan dia untuk dinasti Xia pada masa itu. Oke, kita masuk dalam kebudayaan. Dalam kebudayaan, kalender nih pertama kali digunakan di China pada abad ke-21 sebelum Masehi sebagai orang punya landasan kebudayaan. Oke, apakah kebudayaan yang orang amalkan? Yaitu bercocok tanam, um, membuat perbuatan untuk apa? Untuk orang memasak di rumah, untuk sebagai stok simpanan, macam bika, orang buat dari tanah liat yang orang ambil dari di tepi sungai Huanghe tuh. Itu sangat-sangatlah idea yang bernas pada waktu itu. Masa itu juga, dorang dapat padi, so padi yang ada tuh itulah yang dorang simpan dalam tanah liat yang dorang bentuk sebagai bikar pada waktu itu. Jadi itu menunjukkan orang China sangat bijaklah pada masa itu. Um, so, dorang guna kalender nih, dorang guna untuk menghitung masa yang sesuai untuk menuai dan bercucuk tanam di ladang. Contohnya, dorang tengok bila masa yang subur, bila masa musim panas, dan bila masa musim hujan. Macam yang kita tahu musim hujan dia sangat sesuai untuk musim bercucuk tanam sebab tanah sangat subur pada waktu itu. So, um, kalender dorang nih, dorang lah yang start untuk buat kalender apa semua. Sebab itu, kalender tuh
dia semuanya dimulakan dengan tahun baru Cina pada setiap tahun. Jadi di situ kita boleh paham. Dan untuk dinasti Xia nih, dia runtuh sebab raja dia yang terakhir, sebab orang ada 17 raja kaisar. Pertama dimulai dengan dinasti Qing atau dari dinasti Xia. And then last dinasti Lu Kui dipanggil. So dinasti Lu Kui ini um, raja yang dinasti Lu Kui ini dia dikenali sebagai raja yang paling kejam pada masa dinasti Xia. Sebab kan hobi dia suka berburu. Tapi dia salah guna berburu itu untuk berburu manusia. Macam diguna panah. Dulu ada panah kan? Dia panah manusia untuk membuatkan orang rakyat dia punya pemimpin yang lain pun takut sama dia. So, dengan apa yang dia buat itu menimbulkan ketidakpuasan hati lah sebab benda itu tidak patut ada kepada masyarakat yang ada pada waktu itu, terutamanya dinasti Xia. So, adalah satu orang yang bernama bernama sorry bernama Shang Tseng-tang. Dia inilah yang pergi wakil untuk memberontak Raja Lu Kui ini untuk apa yang dia buat sama aku. Jadi start dari situ dinasti Shang pun bermula. Itu saja untuk dinasti Xia. Thank you. Hmm. So, hai, nama saya Miss Jameson. So, saya akan membentangkan mengenai dinasti Shang. Dinasti Shang ialah dinasti kedua selepas dinasti Xia di China. So, dinasti Shang ini berkuasa dari kira-kira 1600 sebelum Masehi hingga 1046 sebelum Masehi. So, ini adalah zaman yang paling penting dalam sejarah Cina dan membentuk dasar banyak aspek budaya dan masyarakat di China lah. So, ini adalah 3 poin utama yang menceritakan serba sedikit tentang dinasti Shang di China. First of all is kepentingan sejarah dinasti Shang, yaitu dinasti Shang dianggap sebagai dinasti pertama yang dapat disahkan dalam sejarah China lah. So, ia mengganti dinasti Xia dan mengikuti dinasti Zhou. Seperti yang kita lihat di sini, dinasti Shang ni ialah kerajaan kedua China dan munculnya negara berpusat pemerintahan monarki di dinasti Shang, yaitu yang diturunkan secara turun-temurun dan membuka jalan bagi masa dinasti-dinasti yang berikutnya di China lah. Semasa dinasti Shang juga membuka catatan sejarah dan temuan arkeologi yang sangat penting dan yang sangat penting di China lah. So, ini adalah pencapaian dan budaya di China. Dinasti Shang mencapai beberapa tonggak penting dalam berbagai bidang, contohnya astrologi dan tata hukum lebih maju dari zaman dinasti Xia dan mahir dalam ilmu bintang. So, semasa dinasti Shang mereka
memperkenalkan ilmu bintang dan matematik, musik, dan seni tari. Mereka juga mahir dalam membuat besi, seramik, dan porselin. Perdagangan semasa dinasti Shang ini perdagangan sangat pesat pada waktu itu. So hasil penemuan tulang ramalan yaitu Jaguen pada masa dinasti Shang adalah penemuan yang pertama pada masa itulah. So pada masa ini juga memiliki budaya keagamaan dan ritual yang kaya dengan keyakinan yang kuat dan penghormatan terhadap nenek moyang mereka dan ramalan. So akhir sekali struktur sosial dan pemerintahan di dinasti Shang di China. So masyarakat Shang bersifat hierarki dengan perbezaan yang jelas antara elit, penguasa, dan orang awam. So raja memegang kuasa mutlak dan menjadi kepala hierarki politik dan agama semasa dinasti Shang. Bangsawan dan aristokrat berperanan sebagai penasihat dan pentadbir, manakala orang awam termasuk petani dan tukang membentuk majoriti penduduk di semasa dinasti Shang di China. So, perhambaan juga menjadi lazim pada masa ini dengan tawanan perang, penjenayaan yang juga menjadi hamba pada masa itu. So, organisasi pentadbiran dinasti Shang membentuk dasar struktur pemerintahan dinasti-dinasti China yang akan datang. So, keseluruhan dinasti Shang merupakan zaman yang penting dalam sejarah kuno China yang menyumbang kepada pembentukan budaya, pemerintahan dan struktur sosial China. Warisannya terus mempengaruhi China modern dan pemahaman mengenai akar sejarahnya. So, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Halo, saya Celestine. Sekarang saya akan buat pembentangan tentang dinasti Zhou. Dinasti Zhou ini merupakan yang ketiga dalam zaman purba di tamadun China. Dorang ni start pada 1045 sehingga 256 Masihi. Dinasti Zhou ni merupakan dinasti yang terakhirlah sebelum China disatukan bawah dinasti Qing. Basically, dorang ni dinasti yang terakhir pada zaman purba waktu tamadun China lah sebelum zaman dorang berubah kepada zaman Maharaja. Dinasti Zhou juga merupakan dinasti yang paling lama bertahan dalam sejarah China. Mereka bermula pada kurun ke-11 hingga kurun ke-3 Masihi. Dalam sejarah Tiongkok pun, dinasti Zhou juga merupakan dinasti yang terlama. Mereka bertahan sekitar 790 tahun. Dinasti Zhou ni dong terbentuk selepas penggulingan dan perebutan kekuasaan dinasti Shang yang Ernest bentang tadi dalam pertempuran yang digelar sebagai pertempuran Muyi. Cara dorang mempertahankan peperangan di antara dinasti dorang dengan dinasti Shang, mereka mengatakan bahawa Shang kehilangan kuasa dari langit atau lebih dikenali sebagai Mandate of Heaven. Dalam tamadun China ni, orang-orang ataupun rakyat dorang percayakan yang kalau seseorang
mau jadi raja, dorang perlu ada lantikan daripada macam ahli-ahli syurga lah begitu. Dorang perlu ada tu panggilan dari heaven, baru dorang layak untuk menjadi raja. Dorang menang pun disebabkan oleh bantuan dari rakyat Shang. Rakyat Shang ni bantu dinasti Zhou sebab Shang pada waktu itu sangat kejam lah cara mereka apa tu memerintah sangat kejam. Jadi rakyat-rakyat di Shang tu dorang bertindak untuk membantah ataupun macam dorang memberontak lah. Dorang tolong dinasti Zhou untuk menang lawan dinasti Shang. Begitu juga cara macam mana dinasti Zhou tu boleh menang lawan dinasti Shang. Okay, dinasti Zhou ni terbahagi kepada dua, iaitu dinasti Zhou Barat dan dinasti Zhou Timur. Sewaktu dinasti Zhou Barat, dorang itu waktu-waktu kegemilangan dorang lah. Dinasti Zhou Timur pula zaman-zaman keruntuhan dinasti Zhou. Okay, sejarah dinasti Zhou Barat, mereka bermula pada 1045 hingga 771 Masihi. Dinasti Zhou Barat diperintah oleh Raja Wen dari Zhou yang merupakan raja dari daerah kecil dengan prajurit atau boleh dikenali sebagai askar 50 orang. Diperintah oleh 14 raja yang dimulai oleh Wu hingga Raja Yu. Dinasti ini berakhir selepas ibu kota Haojing diserang oleh penggembara Quanrong dan Raja-Raja Yu ni dibunuh oleh penggembara Quanrong. Yang pada akhir-akhir zaman dinasti Zhou Barat ni, pembesar start sudah dapat lebih kuasa daripada raja. Tanah-tanah yang dorang dapat dari dinasti Zhang pun dibahagikan kepada pembesar dan bukan kepada raja. Basically dorang punya pengaruh lebih besar lah daripada pengaruh raja. Okay, lepas tu sejarah dinasti Zhou Timur bermula 770 sehingga 256 Masihi. Pada 770 Masihi, kerajaan Zhou telah dipindahkan dari Haojing ke Laoyang. Laoyang ni di bahagian timur. Itulah dorang dikenali sebagai dinasti Zhou Timur. Okay, dorang pindah pun disebabkan oleh kekalahan sewaktu penjajahan Quanrong. Sekitar 771 hingga 476 Masihi, dinasti ini dikenali sebagai Spring and Autumn Period. Pada tahun tersebut, lebih banyak pembesar yang mendapat hak-hak untuk memerintah daerah masing-masing dan perkara tersebut telah menimbulkan peperangan di antara pembesar-pembesar tersebut. Jadi sewaktu ini, Loyang tu dia macam terbahagi-bahagi lagi kepada macam daerah-daerah kecil. Jadi setiap daerah-daerah kecil tu dia ada pembesar-pembesar sendiri. Jadi setiap pembesar tu diorang macam ada idea sendiri untuk macam mana diorang mau memerintah itu tempat. Jadi diorang punya macam idea diorang kan bercanggah. Jadi itulah yang menyebabkan diorang berperang di antara satu sama lain. Dan pada 771 hingga 221 Masihi, tempoh tersebut dikenali sebagai tempoh peperangan. Okay, tempoh tersebut juga adalah waktu di mana raja kehilangan kuasa mutlak dan hanya sekedar memegang jawatan tetapi tidak mempunyai apa-apa kuasa. Jadi pada 771 dan 221 Masihi ini, raja betul-betul hilang kuasa sudah. Dorang yang rakyat-rakyat tu lebih dengar cakap-cakap dan arahan perintah daripada pembesar. Jadi yang pegang position sebagai raja tu dorang macam sekadar patung saja. Dorang memegang jawatan tetapi dorang tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk memerintah rakyat-rakyat. Sebab ini juga disebabkan yang rakyat-rakyat tu menganggap yang
raja itu sudah hilang apa tuh? Hilang blessing daripada heaven. Oke, thank you. Itu aja dari saya. Oke, seterusnya merupakan zaman Maharaja Cina. Oke, ini merupakan zaman menggunakan gelaran Maharaja. Sebelumnya hanya raja saja. So, sekarang adalah zaman Maharaja Cina. Terdiri daripada Qi, Han, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming, dan akhir sekali Qing. Dinasti Qing. Salam sejahtera, saya Nedilina akan membentangkan tentang dinasti Qin. Dinasti Qin ini wujud pada tahun 221 sebelum Masehi hingga 206 sebelum Masehi. Dinasti Qin ini juga muncul di sekitar lembah sungai Huanghe. Untuk pengetahuan, lembah sungai Huanghe ini merupakan sungai terpanjang di China. Dinasti ini juga adalah wilayah yang meliputi bahagian utara hingga Gurun Gobi dan selatan China bersempadan dengan Vietnam. Oke. Pemimpin dinasti Qin ini ialah Maharaja Shi Huangdi. Kawasan dinasti Qin ini juga kawasan yang subur serta kedudukan yang strategik lah, menjadi lembah sungai Huanghe sebagai kawasan pusat kerajaan. Dinasti Qin muncul sebagai kerajaan paling utama di China semasa pemerintahan Raja Zheng dan memakai gelaran Maharaja Shi Huangdi dan berpusat di Xiangyang. Oke. Dari segi perkembangan pendidikan, mereka menekankan aspek pemahaman perundangan yang diasaskan oleh Han Feiqiang yang mengutamakan ketegasan undang-undang lah. Dalam ketegasan undang-undang ini, dorang kawal itu tingkah laku manusia. Dan Maharaja Shi Huangdi ini dia menyeragamkan sistem tulisan yang tersusun. Oke, ini saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Kejapa guna link baru. Yang lain boleh keluar dulu.